أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan dan hidayah yang Allah taala kurnia bekal buat kita sekali lagi. Di malam hari penuh barakah ini dapat sama-sama kita berhimpun di Dewan Baitus Salam ini tak lain tak bukan untuk sama-sama kita meniti sebuah jalan kebaikan, jalan penuh ketaatan, dan itulah dia jalan menuntut ilmu. Jalan di mana Nabi SAW nyatakan kepada kita, wa man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa meniti sebuah jalan untuk dia dapatkan ilmu pengetahuan, pastilah Allah mudahkan baginya jalan untuk dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bermohon dan berdoa kepada Allah, moga-moga sedikit daripada kesungguhan dan kesanggupan kita hadir kemari walaupun terpaksa meredah hujan yang lebat di luar sana sebentar tadi, moga-moga Allah hitung sebagai amal saleh. Dan kita berharap Allah satukan kita beramai-ramai di dalam Jannatil Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah malam hari ini kita menyambung kembali pembacaan kitab kita, iaitu kitab Syarah Hisnul Muslim yang dikarang oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahhaf Al-Qahtani rahmatullahi alaih, yang mana pada pertemuan yang sudah kita baru sahaja selesai berkenaan dengan doa ketika ada angin ribut. Dan saya kira Allah Azza wa Jalla telah pun mempamerkan kekuasaannya kepada kita dengan memberikan kepada kita keadaan-keadaan tersebut. Dan Allah Ta'ala hadirkan kepada kita untuk sama-sama mempelajari apa yang berlaku pada keadaan baru-baru ini, ketika ini, dan akan datang yang kita tak pasti. Di antaranya kalau kita dapat lihat dalam hari-hari kita pada hari ini, hujan selalu turun. Berikutan dengan itu juga, kadang-kadang angin ribut ataupun angin kencang bertiup. Maka di sana Nabi SAW ajarkan kepada kita yang kita dah sebut pada pertemuan yang sudah, berkenaan dengan saat angin kencang datang menemui kita, apa yang kita nak kena baca. Jom kita sebut sama-sama. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Rasanya itu yang sangat pendek dan sangat mudah untuk dihafaz. Allahumma inni as'aluka khairaha. Apa tu? Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah buat aku kebaikan dengan kedatangan angin ini. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku mohon perlindunganmu duhai Allah, jauhkanlah aku daripada keburukan dan kejelekan angin yang datang ini. Jadi itu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan ianya merupakan sunnah yang jika kita berhadapan dengannya, kalau kita tidak beramal, termasuklah kita di kalangan orang yang rugi. Kenapa saya sebut rugi? Kerana fenomena ini dia senantiasa hadir kepada kita. Jadi sangat merugilah ketika Allah hadiahkan kepada kita, Allah hadirkan kepada kita fenomena tersebut, dan kita sama-sama tidak beramal dengannya. Rugi. Baik, jadi pada malam hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada muka surat 286 bagi mereka yang memiliki buku Syarah Hisnul Muslim. Kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu Du'aur Ra'di. Doa ataupun bacaan saat mendengar petir. Pun dia sering kali berlaku di tempat kita yang mana kita berada pada zon khatulistiwa ni. Sekejap panas, sekejap sejuk. Sampai-sampai ada ketikanya kita berasa sangat-sangat panas, dan ada ketika kalau hujan pula sebagaimana tadi, lebat bukan main lagi. Jadi kebiasaannya sebelum daripada turunnya hujan akan ada padanya bunyi petir, dan ada keadaan ketika sedang hujan pun bunyi petir dibunyikan. Makanya di kala ini kita nak belajar satu doa di mana Nabi SAW dan juga diamalkan oleh
Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma saat mendengarkan lantunan ataupun bunyi suara petir, apa yang dibacakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebutkan oleh Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma. Jadinya yakni doa yang dibaca ketika terjadinya petir, kana idza sami'ar ra'du yaqulu, adalah menjadi bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat mendengar kepada bunyi petir. Baginda akan membaca ayat ini. Jom kita sebut sama-sama. Subhanallazi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Jadi ini di antara ayat yang terdapat di dalam surah Ar-Ra'du, yang mana kita juga dianjurkan untuk membacanya saat mendengar bunyi petir. Jom kita lihat kepada terjemahannya sebelum kita pergi kepada penceritaannya. Subhanallazi telah kita sebutkan pada pertemuan yang sudah, maha suci dia. Siapa yang dimaksudkan dengan dia, maka kesucian itu kembali kepada Allah. Maksud maha suci artinya suci daripada kecacatan, suci daripada kekurangan. Dan Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dialah Allah Subhanahu wa taala yusabbihur ra'du bihamdih, sehingga kan petir pun turut memuji Allah. Tiba-tiba kita selaku hambanya hanya memuji ketika mendapatkan rezeki. Ketika diuji, lupa untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya teringat ada sebuah hadis qudsi. Allah Taala pesan kepada kita, "Uzkuruni fir rakha azkurukum fisyiddah." Kalian semua, kata Allah, ingatlah aku ketika kalian senang, supaya nanti ketika kalian susah, aku pula akan ingat kepada kalian. Faham tak? Bukan bererti time kita susah ni Allah lupakan kita. Tak. Tapi nak bagi tahu, saat kita berada dalam posisi senang, kita bersusah payah nak dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Ketika kita diuji dengan kepayahan, maka Allah Ta'ala pula akan hadirkan pertolongan. Jelas? Maka di sini Allah Ta'ala sebut ataupun Nabi bacakan Subhanallazi yusabbihur ra'du bihamdih. Nabi nak bagi isyarat maha suci Allah yang mana petir pun bertasbih memujinya, wal malaikatu min khifatih, demikian juga para malaikat kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bunyi petir merupakan salah satu petanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mana boleh menyebabkan hati menjadi gentar. Jadi sepatutnya saat kita mendengar kepada lantunan ataupun bunyi suara petir yang menghentam bumi, maka tak sepatutnya lah kita hanya jerit oh my god. Lebih kurang daripada itu kita sebut OMG sahaja. Sepatutnya menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tinggalkan kita tidak terkapai-kapai. Ada sahaja yang Nabi ajarkan kepada kita supaya kita dapat beramal dengannya. Jadi ini di antara doa yang kita lihat di penghujung musim ataupun hujung tahun ni, kebiasaannya hujan mula turun dengan lebatnya disusuli dengan bunyi petir. Maka bacalah dan hafazlah. Sekali lagi kita sebut sama-sama, Subhanallazi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Baik, jadi di sini suka kita nak berbicara berkenaan dengan apa yang terdapat pada muka surat 287. Semisal yang dibawakan kisahnya, kononnya apabila Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma mendengar kepada suara petir, dia selalu berhenti berbicara. Makna kata kalau tengah bersembang, tengah menyampaikan ilmu dan semisalnya, tiba-tiba kedengaran bunyi petir. Maka apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Zubair? Maka dia diam sekejap dan kemudian dia mengucapkan semisal yang kita bacakan beramai-ramai tadi. Subhanallazi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Kemudian dia ucapkan apa? Sekejap. Kenapa dia tak pergi? Kemudian dia ucapkan, inna hadzal wa'id li ahli al-ardi syadid. Kata Abdullah ibn Zubair, sesungguhnya ini adalah peringatan yang sangat inna hadzal wa'id, ini adalah peringatan yang syadid, peringatan yang keras untuk seluruh penduduk bumi. Sebab mendengarkan
kepada petir tadi telah kita sebutkan boleh menyebabkan hati menjadi gundah gulana dan juga takut. Bagaimana pula kalau mati dengan terkena petir ataupun mati kerana suara petir tersebut? Berlaku tak kepada umat-umat terdahulu? Berlaku. Hatta kita biasa jumpa berkenaan dengan hujan diikuti dengan suara petir dan semisalnya ini, Aisyah radhiyallahu anha beri isyarat kepada kita, ceritakan kepada kita, biasanya ketika langit menjadi mendung, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mundar-mandir. Nabi akan ke depan, akan ke belakang, akan ke kanan, akan ke kiri dalam posisi gelisah. Sampai hujan turun barulah Nabi menyebutkan Allahumma sayyiban nafi'an. Tapi apa yang sedang kita lalui di kali ini, kita belajar tentang petir. Jadi, jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat kembali, apabila Abdullah bin Zubair mendengar suara petir, dia selalu berhenti berbicara dan membacakan doa tersebut. Ali dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma serta kebanyakan ahli tafsir menyatakan, apakah itu ar-ra'du? Ar-ra'du adalah ismun malakun yasuqus sahab. Ar-ra'du itu ataupun petir adalah nama malaikat yang membawa awan. Nampak tak? Ar-ra'du itu merupakan salah satu nama malaikat yang ditugaskan untuk membawa awan. Jadi ini yang kita sebutkan sebentar tadi. Kemudian Nabi SAW juga, tengok Abdullah, ja'a min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innar ra'da malakun muwakkalun bis sahab. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi pada malam hari ini kita dapat tahulah petir ni siapa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada kita innar ra'da, sesungguhnya yang dinamakan ar-ra'du itu merupakan malakun muwakkal, malaikat yang ditugaskan untuk menguruskan awan bis sahab. Ma'ahu makhariq min nar yasuqu bihas sahab haitsu syaa Allah. Dan ar-ra'du ini tugas dia membawa mikhraq dari cahaya yang dipergunakannya untuk mengiringi awan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tertanya apakah itu mikhraq ataupun makhariq, kita boleh lihat dekat bawah ini. Mikhraq adalah sebuah alat sejenis cambuk. Asalnya adalah sebuah kain yang dilipat-lipat lalu digunakan untuk anak-anak untuk bermain pukul-pukulan. Jadi seolah-olah tugas malaikat ini membawa cambuk yang digunakan untuk memukul. Wallahu ta'ala alam, memukul awan atau memukul sesuatu sehingga menghasilkan bunyi yang begitu menggetarkan jiwa. Sampai-sampai ketika berbunyinya hal demikian, Nabi SAW tidak meninggalkan bacaan tersebut. Baik, wa kadzalika aidan sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, begitu juga telah datang secara sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebutkan ar-ra'du malakun minal malaikah, yang dinamakan ar-ra'du itu merupakan salah satu daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. So biasanya kita duk dengar malaikat namanya Ridwan, Malik, Jibril, Mikail dan seterusnya. Maka dalam hadis ini Nabi bagi isyarat yang namanya ar-ra'du itu juga merupakan nama para merupakan salah satu daripada nama malaikah. Sebahagian pula menyatakan, Nabi menyatakan annar ra'da sautah, yang dinamakan ar-ra'du itu merupakan suaranya yang sangat bunyi petir itu suara ar-ra'du. Yasuqu fihi sahab, tugas ar-ra'du ini adalah membawa awan. Baik, patah balik kepada apa yang terdapat dalam perenggan ini. Mereka bertanya lagi, lalu suara apa yang kita dengar itu? Maka Nabi SAW pun menjawab, itu adalah suara awan yang sedang dihalaunya. Ataupun Ibnu Abbas mengatakan, itu adalah zazratus sahab, suara awan yang sedang dihalau oleh ar-ra'du tadi. Dia akan menghalau awan sesuai dengan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini diceritakan ketika datangnya orang Yahudi kepada Abdullah ibn Abbas. Mereka bertanya soalan, Ibnu Abbas menjawab, tiba-tiba Yahudi tadi kata apa? Sadaqta, kau telah berkata benar. Makna kata apa? Orang Yahudi ini juga pernah mentelaah isi yang terdapat dalam Injil dan juga Taurat. Jadi ketika mereka nak membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, mereka bertanya kepada Abdullah ibn Abbas. Bila Abdullah ibn Abbas menjawab sesuai dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW, maka mereka pun menyebut sadaqta, engkau telah berkata jujur, engkau telah berkata benar. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, poin daripada tajuk ini, moga-moga
pada hari-hari kita yang Allah Ta'ala datangkan bunyi ar-ra'du, jangan pernah tinggalkan zikir ini ataupun bacaan doa ini. Soalan saya, mudah ke susah nak hafal? Kalau dahulu kita dekat Baitul Salam yang lama kan, ingat tak? Kita akan ambil masa 20 minit atau 15 minit sebelum tamat pengajian, kita akan minta setiap orang hafaz. Tapi mungkin waktu sekarang tak sesuai. Ala kullin, kita berharap adalah azam untuk kita membaca dan juga menghafaznya. Sebab sangatlah merugi saat kita hadir ke majlis Hisnul Muslim ini, pengajian Hisnul Muslim ini, sebenarnya dia adalah zikir-zikir dan doa-doa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayang 1000 kali sayang jika kita dapat ilmu tapi tak beramal. Jadi kata Imam Abu Hanifah apa? Ilmu tanpa amal itu sia-sia. Beramal tanpa ilmu itu gila. Faham tak? Kalau kita ada ilmu, tak nak berbuat, rugi, sia-sia. Tapi kalau kita asyik buat tanpa didasari dengan ilmu, maka itu adalah sebuah kegilaan. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jom kita pergi kepada tajuk yang baru, iaitu min ad'iyatil istisqa. Ahlan wa marhaban. Maksudnya apa? Tajuk baru ini doa-doa istisqa. Sebagaimana kita semua tahu, istisqa datang ala wazan istif'al. Maksudnya meminta-minta. Sebab itu ada perkataan ghafar, dia ada istighfar. Samalah juga dengan sini, maka dia jadi istisqa. Istisqa maksudnya minta apa? Minta hujan, minta diturunkan hujan. Kita dekat Malaysia ni, syukur alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla sering-sering kali mengurniakan kepada kita taburan hujan. Sampai-sampai ada di kalangan kita pula sampai mencemuh hujan. Hal itu dibenarkan ataupun tidak? Tak boleh. Nabi sebut, la tasubbud dahr. Tidak boleh mencela zaman. Tidak boleh mencela hujan. Fa innallaha huwad dahr. Kerana Allah itu adalah zaman. Dia yang cipta. Jadi kalau kita cipta hujan, kita cipta zaman, seolah-olah kita hina siapa? Sorry. Kalau kita hina hujan, kita hina zaman, seolah-olah kita hina Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itu, macam kita dekat Malaysia ni, hujan selalu sangat turun. Saat saya tinggal dekat Arab Saudi dahulu, beberapa tahun, kadang-kala nak turun 10 kali setahun pun hujan, susah. Sampai-sampai setiap hari Jumaat, kita akan dengar sang khatib ketika duduk dekat atas mimbar. Maka mereka akan doa, Allahumma aghithna ghaithan mughithan hani'an mari'a. Maksudnya, mereka minta apa kepada Allah? Turunkanlah hujan yang membawa kesenangan, ketenangan, rezeki dan semisalnya. Tapi kita dekat Malaysia ada tak kita doa macam tu? Sebab kita tak berhajat pun. Maksudnya tak berhajat pun kepada minta hujan, sebab memang kita minta ke tak minta ke, Allah Ta'ala turunkan hujan. Jadi rugi bila hujan turun hari-hari, kita tak beramal dengannya. Jom kita tengok. Al-istisqa huwa talabu suqya ayil matar. Kalau orang tertanya-tanya istisqa itu apa dia, dalam bahasa Arab dipanggil talabu suqya. Apa itu suqya? Al-matar. Suqya ni, suqyal ma, tuang air. So macam hujan ni macam dituang-tuang tak? Sebab itu saya teringat bila perkataan suqya ni, ada seorang sahabat Nabi nama dia Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu, yang merupakan salah seorang kepala ataupun ketua kepada Aus ataupun Khazraj. Kan? Maka dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, inna ummi qad matat ya Rasulullah, mak aku dah wafat. Afatasaddaqu anha, boleh tak aku bagi sedekah bagi pihak mak aku? Maka Nabi pun kata, na'am, boleh. Dia bertanya lagi, fa ayyu sadaqati afdalu ajra au a'zamu ajra? Dalam banyak-banyak sedekah wahai Rasul, sedekah apa yang besar ganjaran dia? Nabi pun kata, suqyal ma, jamu orang minum. Ataupun suqya, bagi orang minum lah. Belanja orang minum. Faham tak? Jadi ini di antara pahala-pahala yang kita boleh dapatkan dengan jalan yang murah harganya. Belanja orang minum sahaja. Nabi tak kata kena belanja jus. Tak kena belanja kopi belah-belah ringgit. Tapi Nabi pesan suqyal ma, air. Apa-apa jenis lah. So kalau kita nak belanja orang makan, itu jauh lebih baik lah. Sebab ada juga anjuran, ya ayuhan nas afsyus salam tut'imut ta'am. Wahai sekalian manusia, rajin-rajinlah bagi salam
dan rajin-rajinlah belanja orang makan. Ini kenapa Nabi suruh buat? Ada 4 benda Nabi suruh buat tu. Ingat tak? Sampaikan salam, belanja orang makan, wasilul arham, sambung tali silaturrahim, waqum bil laili wan nasu niyam, bangunlah di waktu malam ketika ramai orang sedang tidur. Apa nak kena buat? Qiyamul lail. Tadkhulul jannata bisalam. Nabi kata engkau jaga 4 benda ni, engkau akan masuk syurga Allah dalam keadaan sejahtera. So, sebenarnya kita tak berhajat kepada yang besar-besar. Nak tajuk orang tu, nak tajuk orang ni. Tak. Cukup sebatas selalu jumpa orang, Assalamualaikum. Yang kedua, rajin-rajin belanja orang makan. Duduk kat kedai kopi, kita kalaulah kita nampak ada 1-2 meja yang kita tengok dia makan pun ala kadar aja pun, kita jumpalah dekat kat cashier tu, kita kata meja tu saya bayar. Selesai. Kalau hari-hari dapat buat macam tu, kita akan jadi orang berbahagia. Betul? Dan yang ketiga, Nabi suruh sambung silaturrahim. Silaturrahim ni apa dia? Menyambung tali silaturrahim, Nabi kata, laisal wasilu bil mukafi. Tidaklah dipanggil seseorang itu sebagai penyambung tali silaturrahim jika dia membalas kebaikan dengan kebaikan. Faham tak? Kalau Kak Zara, contohnya bagi dekat saya kek brownies kan, hari ni. So, besok saya pulang balik kek brownies tu, bukan itu dipanggil penyambung tali silaturrahim. Faham tak? Ataupun abang bagi dekat saya red velvet ke, asal sebut kek ni. Kan? Dah bagi kat saya satu-satu makanan ke, so saya pulang balik dengan makanan yang sama. Nabi kata bukan itu dipanggil penyambung tali silaturrahim. Yang dipanggil al-wasil adalah ketika mana engkau mengetahui ada orang yang jauh jiwanya ataupun bergaduh, maka engkau temukan, engkau sambungkan, barulah dipanggil sebagai penyambung tali silaturrahim. Jadi Nabi kata macam tu lah, sambunglah tali silaturrahim. Dan silaturrahim ni kebiasaannya dia melibatkan tali, apa kita nak panggil, keturunan, adik-beradik, mak ayah, nenek, pakcik, makcik. Itu dipanggil silaturrahim. Adapun kalau kita tak ada kena-mengena dengan tali darah dan semisalnya, maka itu dipanggil ukhuwah. So, ramai di kalangan kita, kadang-kala dia menjaga ukhuwah dengan sangat bagus. Tapi dalam waktu yang sama, kadang-kala dia lupa silaturrahim. Dengan kawan-kawan, dia belanja makan satu macam. Tapi adik-beradik sendiri sampai terpaksa ketuk rumah jiran minta beras. Nampak tak? Jadi silaturrahim ni, bila ditekankan, dia lebih kepada hal kekeluargaan. Yang keempat, Nabi suruh buat apa? Qiyamul lail. Qiyamul lail ni, benda ringan ke benda berat? Benda berat. Sebab itu, kita sangat berhajat kepada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak sandarkan semahal telefon aku ni, confirm aku boleh bangun qiyamul lail dengan bunyi alamnya. Dan berapa ramai di kalangan kita memiliki telefon yang harganya ribuan ringgit pun masih lagi tak berjaya bangun qiyamul lail. Ada orang hanya berhajat kepada jam apa kita panggil alam. Hak kat kedai DIY tu RM2 sekupang tu kan. Bawa bateri satu aja pun. Setiap malam ring dia boleh mangkit, kemudian dia boleh qiyamul lail. Jadi sebab itu untuk bangun qiyamul lail, saya teringat firman Allah Taala, Allah pesan pada kita, fa iza faraghta fan wa ila rabbika farghab. Nak buat satu-satu kebaikan sekalipun, minta tolong Allah Taala. Nak bagi sedekah pun, minta tolong Allah Taala. Nak jamu orang makan pun, minta tolong Allah Subhanahu Wa Taala. Nak qiyamul lail pun, kena minta tolong Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada tali hubungan kita dengan Allah yang kukuh, maka Nabi kata tadkhulul jannata bisalam. Masuklah engkau ke dalam syurga dalam keadaan sejahtera. Baik, berpatah balik kepada doa istisqa ini. Baik, jom kita lihat an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya datang kepada Nabi SAW orang yang mengadu sesuatu kepada Nabi. Dalam waktu yang sama terdengar suara macam nafas dia susah nak bernafas. Tersekat-sekat ketika berbicara. Jadinya disebutkan berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan minta diturunkan hujan. Maka Nabi SAW pun berdoa dengan doa ini. Jom kita sebut sama-sama. Allahumma aghithna ghaithan mughithan mari'an
nafi'an ghaira dar, ajilan ghaira ajil. Baik, ini di antara doa yang kita boleh amalkan untuk kita minta Allah Ta'ala turunkan hujan. Jadi, kalaulah kita dapat lihat di sini, datang seorang lelaki kata Jabir bin Abdullah dekat belakang ni, dia kata apa? Jabir bin Abdullah, sabda Nabi SAW, datang seorang lelaki kepada Nabi SAW, kemudian dia minta supaya Nabi doakan supaya Allah Ta'ala turunkan hujan. Maka Nabi SAW pun baca doa ini, Allahumma asqina, ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hujan yang lembut, ghaithan mughithan. Kadang-kadang pernah tak kena hujan batu? Ataupun kena hujan yang tajam tu kan? Sakit. Tambah-tambah hak kita naik motor ni kan, subhanallah, lupa pula nak pakai glove. Kita punya visor pula pecah. Lagi naik. Kan? Kadang-kadang kita kata untung si dia naik motor, tak payah nak tempuh jam, tapi dia tak kena hujan hak tajam tu. Faham tak? Kalau kena hak tu memang subhanallah. Itu pun jihad juga. Jadi dek kerana itu, ketika sebelum turunnya hujan, kita diminta untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalah kita di tempat kita ni Allah Taala uji dengan kemarau ke, maksudnya dah lama tak turun hujan, maka ini di antara doa yang kita boleh baca, Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an. So, apa maksud dia tadi? Kita dah sebut dah. Turunkanlah kepada kami hujan yang lembut, nyaman dan menyenangkan, berguna dan tidak berbahaya, cepat dan tidak berlarut-larut. Maksudnya hujan yang turun tu bagi kita kedamaian. Sampai-sampai cukuplah dia untuk menyuburkan tanah ataupun tanaman. Jangan berlarutan sampai menyebabkan banjir. Sekarang ni kalau kat Hulu Langat tempat saya kan, kalau hujan tu dia lama sedikit saja, maka dekat dalam grup info warga Hulu Langat tu, semua orang tanya, macam mana Langat sekarang? Air dah naik ke belum? Air sungai macam mana sekarang? Sebab semua orang pakat berjaga-jaga. Baru ni saya pergi mengajar dekat sana pun ada orang kata, Ustaz, kalau hujan setengah jam je, motor dengan kereta, terus saya ubah pergi tempat lain. Nak bagi isyarat betapa kita sangat risau berlakunya banjir semisal banjir yang lalu. Semua orang tak pernah jangka. Macam saya pernah cerita kan, waktu habis kuliah saya dekat sana tu, dekat Taman Perkasa tu, time tu hujan dah 3 hari tak berhenti. Yang nak cerita malam nak jadi banjir tu kan. Jadi habis-habis mengajar tu, saya kata dekat jemaah surau tu, saya tak dapat nak stay lama. Sebab saya nak balik, saya takut dekat Nanding nanti air naik, saya kata macam tu. So dia kata okey Ustaz. Saya pun jalan. Bila saya start jalan tu, saya pun berdoa, janganlah banjir lagi kat depan tu. Kalau bertakung biasa je, boleh redah lagi. Tiba-tiba saya nampak kereta yang dekat ujung sana tu dah start U-turn dah. 3-4 biji dah U-turn dah. Saya kata, aku pun kena U-turn juga. So, saya U-turn, saya pun parking dekat Petronas Nanding tu. Ni kira Petronas dekat Nanding ni, hak tu je lah. Tak ada hak lain dah. Saya pun kebetulan lepas isyak tu tak makan apa-apa lagi. Pasal duk risau. Dia pun jamu makan, tapi kita nak balik risau banjir punya hal. Belilah dekat Petronas tu beberapa keropok dan juga roti. Kemudian, tak adalah banyak sangat, beli dalam 2 jenis. 1 keropok, 1 roti, 1 air. Jadi saya pun kata dekat adik yang jaga kaunter tu, ni saya nak bayar ni. Dia pun kata, abang tadi U-turn daripada Nanding ke? Saya kata, betul. Dia kata, jangan risau bang. Air tak pernah sampai Petronas ni. Tu ayat dia tu. Air tak pernah sampai Petronas ni. Ada satu pakcik dekat belakang saya tu, dia tepuk bahu saya. Jangan risau dek, dia kata. 2 jam surut. Dia cakap macam tu. 2 jam surut. Saya tengok 9 malam. 10, 11. Okey. Saya pun top up roti, saya pun top up ropok. Lapar kan? Ingat kan sekejap-sekejap dah surut. Dia kata 2 jam. So 9, 10, 11. Boleh lah kot. Beli, letak dalam kereta. Time tu pukul 9.30, 9.40 macam tu. So saya pun main telefon dalam kereta tu. Dalam 9.50 macam tu saya angkat kepala, air sampai Petronas. Sampai kat kaunter. Air yang cetek tu. Saya kata, dia ni kata tak sampai. Tapi air dah sampai kaunter ni. So, saya pun alihlah kereta pergi dekat kawasan tu ada Maidin, ada apa semua. Saya parking kat situ. Kebetulan tak tahan nak buang air juga. Saya pun call kawan saya. Nama dia Talha. Dulu pun rajin datang sini juga. Syafiq Talha. Saya kata, Tal, nak tumpang rumah Ustaz. Nak buat apa nak buang air? Boleh, datang. Sepanjang saya berjalan tu,
Sampai ke rumah dia, saya berjalan sama dengan air. Saya jalan tu sama dengan air. Ni bukan wali ni. Sambil berjalan tu, air duk ikut sama. Sampai depan rumah dia, saya tengok dia dah start angkat pasu bunga. Saya tengok dia start angkat kasut-kasut. Dia kata, Faiz, tak dan kot. Kita kena pergi tempat lain. Aku nak alih kereta aku ni. So, saya pun dengan dia alih lah kereta dia. Pakailah sama-sama dekat Maidin tu. Hujan makin lebat, makin lebat, makin lebat. Makanya air dah start naik. Dan saya tengok, air tu dah sampai dekat saya punya tayar. Dah suku tayar tu. Tak sampai rim lagi kat bawah tu. Saya kata, aku kena alih kereta ni. Hujan lebat. Dan ketika saya lihat dekat dalam longkang dekat depan saya tu, saya nampak ular sawa pun bergulung-gulung dalam tu. Tak boleh kawal diri dah. Lebat sangat dan air begitu deras. Subhanallah. Lagu mana ni? Jadi jemaah sekalian, saya pun alih kereta saya bawa naik tepi kubur dekat situ, dekat Pizza Hut dekat Nanding tu. So situ memang tanah tinggi lah. Daripada pukul 11 malam tu, nak tunggu air surut sampai pukul 5.30 petang. Besok tu, itulah kuliah maghrib paling lama yang saya pernah hadap. Daripada sebelum maghrib tu sampailah pukul 5.30 petang besok tu barulah dapat balik ke rumah. Padahal daripada tempat kuliah tu nak balik rumah paling-paling 10 minit je dah boleh sampai dah. Tapi nak ceritanya memang semua orang tak sangka-sangka. Tinggi, air memang tinggi. Dan malam tu jugalah saya dengar orang duduk atas bumbung, orang duduk atas pokok, pakak menjerit-jerit, tolong, tolong. Oh, tapi memang seram. Kanan banjir, kiri pun banjir. Saya duduk kat tengah-tengah traffic light tu. Kanan Sungai Serai, kiri dekat Nanding. So nak bagi isyarat, sebab itulah Nabi SAW minta kepada kita supaya baca ajilan ghaira ajil. Maksudnya, turunkanlah hujan yang sifatnya cepat. Cepat turun, cepat pula berhenti dan ghaira ajil. Jangan hujan yang berlarutan. Malam tu, kalau ingat kita jumpa tak dekat PD malam tu? Tak jumpa, dengan J je. Sebelum tu saya ceramah dekat Port Dickson. Sepanjang dekat Port Dickson tu memang hujan tak berhenti. Sampai balik ke Langat pun hujan tak berhenti lagi. Subhanallah. Jadi nak cerita, malam dekat Port Dickson tu pun, sepatutnya kuliah maghrib. Buat dekat dalam kilang. Waktu kami sampai kat kilang tu, air sampai kat parah lutut. So kata nak buat ceramah kat mana ni? Dan akhirnya kena ganti buat dekat rumah. Tak jadi buat kat kilang tu. Ini kalau nak buat tertutup ni. Dia kena tangkap. Kan? Dah tak pergi dah, tak payah tangkap dah. Faham tak? Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, patah baliklah kepada doa ini. Kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna kata kalau kita diuji dengan kemarau, dah lama tak turun hujan, inilah bentuk doanya. Bukan setakat tulis status dekat Facebook, bila hujan nak turun, kadang-kadang memang tak turun lah. So kita kena didik diri kita untuk beramal dengan doa-doa peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat dekat sini. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Jabir bin Abdullah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu ghaith, yakni hujan. Sabda Nabi mughithan berasal daripada al-ighathah, artinya bantuan. Turunkanlah hujan yang ada padanya bantuan. Baik, kemudian sabda Nabi mari'an, yakni nyaman, seperti makanan yang bermanfaat. Artinya adalah hujan yang bebas dari setiap hal yang menghancurkan dan menenggelamkan serta sejenisnya. Kita berharaplah ketika Allah Ta'ala turunkan hujan tu, bahkan dia menumbuhkan benda-benda yang bermanfaat. Bukan kita ada kereta, bukan kita ada tanam-tanaman sampai tenggelam. Malam hari tu, saya ingat, saya sampai kat rumah 5 petang. 5.30 Syahir telefon dengan Ustaz Shimi. Ustaz Faiz, jom kita pergi hantar air, dia kata. Ingat saya? Hantar air soya. Ingat lagi. Baru sampai rumah pukul 5, saya baru dapat nak baring. Saya telefon, jom hantar air soya. Pergilah. Dan kami ingat kami pergi kat satu rumah tu, depan rumah tu ada kereta terbalik. Jadi kami pun cakap dekat rumah orang tuan rumah tu, takziah atas kemalangan kereta. Kereta terbalik. Bukan kereta saya ni, dia kata. Makna katanya, kereta tu main daripada mana pun dia tak tahu. Ini bukan kereta saya kat depan rumah saya ni, dia kata. Subhanallah. Ada pula yang rumah kena hentam dengan kayu balak. Pecah, berlubang rumah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebab itu yang Nabi ajar kepada kita, mintalah agar hujan yang turun itu bermanfaat, nafi'an ghaira dar. Bukan hujan yang turun untuk bawa mudarat. Okey, selesai. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mari'an,
Maksudnya adalah menyenangkan, yakni menyuburkan. Contohnya dalam ucapan, tempat itu sudah ditumbuhi rumput apabila tanah itu sudah pun subur. Apabila huruf mim dalam kata itu difathahkan, maka Al-Khattabi menafsirkannya dengan tempat yang subur, yakni apabila ditumbuhi rumput. Jadi itu sebahagian daripada doa yang kita tadabbur maknanya. Baik, jom kita pula pergi kepada muka surat 170, muka surat 288 ni. Kita lihat kepada doa yang berikutnya. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Cuba sebut ramai-ramai. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Jadi saya boleh jadi terlupa nak ingatkan cara nak menyebut huruf tha dengan jalan kita menggigitkan lidah. Jangan jadi sebut aghis. So dia kena aghith. Aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. So maksud dia apa? Turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami. Yang ni kita boleh bacalah. Kalau tempat kita dah lama hujan tak turun. Baik, hadisnya yang sempurna kita dapat lihat dekat sini datang daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wal hadithu bitamamihi, hadis yang sempurnanya huwa qauluhu radhiyallahu anhu, dakhala rajulul al-masjid yaumul jum'ah. Satu hari pada hari Jumaat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam qaimun yakhtub, Nabi sedang bagi khutbah dekat atas mimbar, masuk seorang lelaki ke dalam masjid. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, halakatil amwal, harta-harta kami telah pun menjadi binasa ataupun hancur lebur. Wa qata'atis subul, telah terputus pula bekalan-bekalan kami. Fad'ullah yaghithuna au yughithuna, doalah kepada Allah wahai Rasul supaya Allah turunkan hujan kepada kami." Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi, Nabi pun angkat dua-dua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah kami hujan. Ya Allah, turunkanlah kami hujan. Qala Anas, wallahi ma nara fis sama' min sahab wala qaz'ah. Demi Allah, di kala itu kata Anas, kami tidak mendapatkan di atas kepala kami itu awan-awan ataupun qaz'ah. Apa yang berlaku setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga wama bainana wa baina sila' min bunyan wala dar. Tidak pula di antara kami dan juga Bukit Sila'. Bukit Sila' ni, kalau siapa pernah pergi Madinah, dia dekat tempat berlakunya peperangan Khandaq. Ada satu gunung tu nama dia Jabal Sila'. Bukit yang paling tinggi dan yang paling dekat dengan Masjid Nabi. Maka apa kata Anas bin Malik? Gunung Sila' adalah gunung yang ada dekat kota Madinah. Ucapan Anas, baik. Wama bainana wa baina Sila' bin bunyan waladar. Fatala'at min wara'ihi sahabah. Maka tiba-tiba daripada belakang Bukit Sila' tu datangnya awan-awan hitam. Lepas Nabi sebut apa? Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Datang kepada kami awan hitam. Falamma tawassutis sama', bila awan telah berada di tengah-tengah, intasharat thumma amtarat, maka mengalirlah ataupun hujan membasahi bumi. Fala wallahi ma ra'ayna syamsa sabatan. Seminggu kami tak nampak matahari. Dek kerana doa siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Seminggu hujan turun. Tak berhenti, kami tak nampak padanya matahari. Thumma dakhala rajulun min dhalikal bab fil yaumil jum'atil muqbilah. Minggu depan punya Jumaat tu, orang yang sama pula mari yang doa dan yang kata kepada Nabi, mintalah kepada Allah agar diturunkan hujan. Dia jugalah yang datang kepada Nabi, kemudian dia pun berkata ketika Nabi sedang bagi khutbah, "Ya Rasulullah, halakatil amwal." Sekali lagi, harta telah menjadi musnah. Wa qata'atis subul, terputus pula jalan-jalan. Fada'ullaha ya yumsikuha anna, tolonglah berdoa kepada Allah semoga Allah tahan hujan tersebut. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi, kemudian Nabi pun tadah tangan dan Nabi pun baca doa yang kita akan bacakan sebentar lagi. Cuma sekarang ni kita nak nampakkan datang daripada mana dalil Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Datang daripada kisah Anas bin Malik, dan dia bercerita tentang seorang lelaki yang bercerita kepada Nabi tentang harta telah pun binasa dan hancur, dan dia minta supaya Nabi doakan. Maka kita pun macam tu juga. Kita boleh je nak berdoa untuk kawasan-kawasan yang memang tak turun hujan ataupun dilanda kemarau panjang. Kita boleh je nak baca Allahumma aghithna,
Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Jadi itu di antara bacaan yang kita boleh bacakan. Baik, buka muka surat 290. Ada satu lagi bentuk bacaan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita nak minta hujan turun. Datang daripada siapa? An Abdullah ibn Amru radhiyallahu anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istasqa qala. Daripada Abdullah ibn Amru radhiyallahu anhu katanya, adalah menjadi bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika minta hujan turun dengan bacaan ini. Cuba sebut sama-sama. Allahumma sqi ibadaka wa bahaimaka wanshur rahmataka wa ahyi baladakal mayyit. Yang ni jarang-jaranglah kita jumpa. Tapi sekurang-kurangnya malam hari ini kita bersyukur kita dapat sama-sama bacakan salah satu doa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nak minta hujan turun. Jadi maksud dia apa? Jom kita lihat. Abdullah ibn Amr kata menjadi kebiasaan Nabi kalau minta hujan turun, di antara bacaannya Nabi sebut Allahumma sqi ibadak. Ya Allah, berilah air kepada hamba-hambamu. Kerana dalam kehidupan insan kita sangat berhajat kepada air. Waj'alna minal ma' kulli syai'in hayy. Kami jadikan daripada air itu setiap makhluk boleh hidup. Jadi sebab itu kita berhajat kepada air. Maka kita mintalah kepada sang pemberi air. Siapa dia? Allah Ta'ala. Allahumma sqi ibadak. Ya Allah, bagilah air ataupun berilah minum kepada hamba-hambamu, iaitu manusia. Wa bahaimaka. Begitu juga kepada binatang-binatang ciptaanmu. Bila saya baca ayat ni, saya teringat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah sebut, kalaulah dunia ni betul-betul ada nilai sebelah sayap nyamuk di sisi Allah Ta'ala, nescaya orang-orang kafir tak akan dapat minum walaupun seteguk air. Bahkan dalam hadis yang lain ataupun hadis yang sama, Nabi isyaratkan kalaulah bukan kerana bahaim, kalaulah bukan kerana haiwan-haiwan ternakan, nescaya Allah Ta'ala tak akan turunkan hujan. Dek kerana sifat zalim manusia itu. Kalau Allah nak tegur manusia ni, Allah Ta'ala boleh hentikan hujan. Bila hentikan hujan, hidup kita tak terurus. Maksudnya bekalan air putus, tumbuhan-tumbuhan, sayur-sayur, buah-buahan tak dapat nak tumbuh dengan baik, tak dapat nak dijual, dan manusia akan rosak kehidupan mereka. Dan dek kerana Allah Ta'ala teringat akan bahaim, haiwan-haiwan ciptaannya, maka Allah Ta'ala tetap turunkan rezeki ke atas makhluk-makhluknya ini. Kemudian Nabi sebut apa? Wanshur rahmataka. Cucurkanlah rahmatmu. Dalam hidup ini, kita sangat bergantung harap kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa rahmat, hidup kita penuh dengan sia-sia. Bacalah Al-Quran. 30 juzuk sehari, sekali khatam sekalipun, kalau Allah Ta'ala tak rahmati, sia-sia. Puasa sunatlah hari-hari, kalau Allah Ta'ala tak rahmati, sia-sia. Sebab itu, untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala, kita kena kembali kepada apa? Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi, hari inilah sebenarnya, daripada pagi saya ada kelas dekat PJ satu. Tengah hari tadi petang, pukul 3 petang dekat Datuk Ahmad Razali ke Ampang satu. Dan hari ini, dua tempat yang saya pergi ni, dua masalah terbit daripada dua orang yang berpangkat Datuk dan Datuk Seri. So Masya Allah lah. Masalahnya, masing-masing kena sihir. Macam mana saya tahu? Mereka lah cerita. Dan saya tak tahu, saya kata, Ustaz, boleh tak buat macam ni? Saya kata, saya tak belajar ruqyah syar'iyah. Jumpa orang yang betul. Jangan cari saya. Saya tak pandai. Kalau setakat tanya saya hanya tahu suruh baca Al-Baqarah sahaja. Kalau sakit dekat sini, Nabi suruh baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. Itu saya tahu. Lebih daripada tu, saya tak belajar. So, dia kata, Ustaz, ada seorang yang saya hormatilah, kata dia, ajarkan kepada saya. Dia kata dekat rumah saya ni ada orang hantar sesuatu. Jadi dia ajar saya satu doa. Saya nak Ustaz tolong cek doa ni boleh diamalkan ataupun tidak. Saya kata okeylah. Kalau ada dalam hadis saya bagi tahulah ada. Kalau tak ada saya tak beranilah nak kata ada. Dan kalau doa tu maksud dia tak baik, saya akan bagi tahulah maksud dia tak baik.
Jadi apa doanya, saya tanya. So dia kata doanya berbunyi macam ni Ustaz. Saya ingat tak ingat doa ni? Saya ingat tak ingat bunyi doa ni? Sekejap. Saya ada tulis tadi. Sekejap minta maaf. Kalau kalian pernah dengar, kalian bagi tahu kat saya. Sekejap saya pangkah ni. Allahumma salli. Ada. Pernah dengar tak doa ni kawan-kawan ataupun jamaah sekalian? Allahumma, jangan ikut. Pernah dengar tak doa ni? Allahumma sohan sohan sohan. Bahan ham. Bahan wahan bahan hamim la yansurun wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha min ain sin qaf la yasaddauna anha wa la yunzifun. Dia tanya, boleh tak saya nak amal dengan doa ni? Saya sambil dengar tu, apa yang sohan, apa yang bahan, apa yang saya waktu dia sebut tu Allahumma sohan sohan sohan, saya kata apa yang sohan? Saya punya otak duk fikir sod hanun. Sod hanun tu maksud dia dulang makan. Nak makan ke ni? Lepas tu dia sebut sohan 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 bahan, ada bahan pula ke? So, apa benda dia ni nak sebut ni? So saya kata, boleh ulang sekali lagi tak? Saya nak type, nak check. So rupa-rupanya adalah kan, maksudnya doa ni dikaitkan dengan bacaan yang diajar oleh Abdul Qadir Jilani. So dia kata boleh amal ke tak boleh amal? Saya kata wallahu ta'ala a'lam. Pada saya, saya kata kenapa pula ada waja'alna min baini aydihim sadda tu? So dia kata, Ustaz, supaya orang yang hantar sihir tu dia tak nampak tu rumah saya. Saya kata ini doa yang sama nak elak rock block. Kan? Kalau nak elak rock block memang selalu orang tua-tua suruh baca waja'alna min baini aydihim sadda. Jadikan antara kami dengan pegawai JPJ tu ada dinding. So JPJ tu pun jalan. Macam tak nampak kita duduk lalu. So saya kata kalau percaya jadi khurafat. Quran tak diturun untuk itu rasanya. Quran tak diturunkan untuk itu. Jadi saya kata kalau boleh tinggalkanlah. Tapi dia ustaz, dia kata. Ustaz tak ustaz lah. Kemudian dia ajar kami, Ustaz, 40 hari kami kena puasa sunat. Wush, saya kata dahsyatnya. Dan Ustaz tu kata kalau tak mampu 40 hari, Isnin atau Khamis. Saya kata itu ada dalam sunnah lah. Ada satu lagi Ustaz yang agak berat untuk kami buat, 40 hari kami tak boleh berjimak, dia kata. Saya kata rugi hidup ni. Faham tak? Tak, hidup berkeluarga untuk saling bermesra-mesra, untuk saling merawat emosi. Tapi kalau sampai 40 hari, makna kata tak boleh makan dah puasa. Lepas tu duk sohan-sohan tu. Apa hidup ni? Saya kata kalau boleh tinggalkanlah, bacalah Al-Baqarah. Kemudian dia kata bacaan-bacaan itu untuk buang energi jahat dekat dalam badan, dia kata. Di balik apa orang nak hantar-hantar tu kita pun sebut waja'alna min baini aydihim sadda. Itu yang berlaku dekat PJ tadilah. So saya kata kalau boleh tinggalkan. Hatta dia seorang ustaz, kerana agama tak dinilai melalui orang. Kita nilai agama dari sudut dalilnya. Betul. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa pun kita kena percaya adanya urusan ghaib. Orang nak hantar sihir, orang nak hantar santau, benda ni memang boleh berlaku. Tapi jalan kita nak kembali rujuk kepada Allah tu pun nak kena ada asas. Tak boleh nampak asal orang ni ada serban sikit, ada apa sikit, kita terus nak percaya. Sama juga macam yang dekat Datuk Razali tadi, dekat Ampang tadi. Ada satu, saya dah habis mengajar tentang keutamaan berdoa dan juga sangka baik dengan Allah dalam bab berdoa. Tiba-tiba dia angkat tangan dan soalan dia tu saya tak dapat nak tangkap kerana ketika dia tanya tu tersedu-sedan. Saya kata, ibu tenang-tenang sekejap, boleh ulang sekali lagi soalannya? So dia kata, Ustaz, salahkah saya nak mendoakan anak saya dalam solat hajat saya? So saya boleh tangkap lah, kenapa ibu? Dia kata anak saya ni berpangkat Datuk Seri, dia kata. Baru-baru ni kena sihir, dia kata. Jadi saya kata tahu mana kena sihir? So dia kata melalui beberapa pusat rawatan lah yang saya pergi ziarah. So dia orang kata anak saya kena sihir. Jadi saya kata solusinya ustaz tu ajar apa? So dia kata ustaz tu ajar selama 29 hari. Main hari-hari ni. Selama 29 hari ibu kena sembahyang tahajud. 2:30 pagi sampai 3:30 pagi. Tak boleh kurang, tak boleh lebih waktu tu. Lepas tu, dalam sujud terakhir,
saya diminta untuk baca Fatihah 11 kali, baca 3 qul 3 kali, lepas tu baru sampaikan hajat. Ustaz, soalan saya, betul tak apa yang saya buat ni Ustaz? Saya kata, ibu ada sikap warak. Tahniah, saya kata. Saya dah buat benda ni 11 hari. Dia kata, saya dah buat benda ni 11 hari, termasuk malam tadi 11 hari. Nak lengkapkan sampai 29 hari yang macam Ustaz tu sebut. So, saya kata gini. Dalam kitab yang kita syarah ni, saya kata, Nabi sebut, kuntu nuhitu an aqra al-Quran imma raki'a wa imma sajida. Kata Nabi, aku dilarang keras untuk baca Quran dalam rukuk ataupun dalam sujud. Jadi apa yang ustaz tu ajar sangatlah bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi. Kalau Nabi sendiri pun dilarang baca Quran dekat dalam sujud Nabi, apatah lagi kita? Takkan kita nak kata makom kita lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz, macam mana kadar yang sepatutnya? Nabi kata, idza shalla ahadukum, apabila engkau hendak memulakan doa, falyabda bitamjidi rabbah, hendaklah engkau mula dengan memuji Allah. Wassana'u alaih, puja lagi Allah Taala, puji lagi Allah Taala. Tsummal yusallu alayya, kemudian selawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yad'u ba'du bima syaa, lepas tu kau nak minta apa, kau mintalah. Islam ajar mudah sangat. Puji Allah, selawat, lepas tu terus doa. Dia kata apa, ustaz? Demi Allah, walaupun saya berjaya buat 11 malam berturut-turut ni ustaz, tapi saya sampai terpaksa pergi refer dekat doktor kerana sakitnya bahu saya duk tunduk tu lama sangat. 11 kali Fatihah kot. Kita 2 kali pun malah dah. Kalau kita percayalah benda tu nak kena baca sampai berkali-kali, kali kedua pun kita dah rasa. Baru ni saya semayang dekat Ceras, semayang Jumaat kan. Khatib tu baca laju sangat, macam kereta api. Pram. Saya kata, lajunya. Tak apalah, bagus juga, cepat habis. Kan? Suara dia, intonasi dia memang tinggi. Kemudian dia baca dalam solat pun laju. Saya kata, dia ni laju-laju nak pergi mana ni? Lepas tu, rupa-rupanya habis je dia bagi salam, dia terus baca Fatihah 7 kali. 3 kul tu 3 kali. 3 kali. Dan dia orang Kedah. Pasal dia sebut Maliki Yaumiddin jadi Maliki Yaumiddin. Orang Kedah ma. Dia tak bunyi ma, dia bunyi mo. Memang dia orang Kedah lah, saya tak tahulah nama dia siapa, tapi bila dia ulang sampai 7 kali tu, saya kira lah. Berat rupanya. Satunya, dia baca kelang kabut. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Orang ramai, mungkin nanti bila kau nak baca doa ni, aku nak pergi kerja ni. Pasal orang tempat kita ni, selagi imam tak baca doa, kira tak habis semayang lagi. Kan? Kawan tu pula duk baca 7 kali, tak berhenti non-stop. Dan nafas dia, kita buat Allah, susahnya lah nak amal bid'ah. Faham tak? Kalau amal sunnah, astagfirullah, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarak tayyadal jalal wal ikram, belah tu. Dan orang kata, apalah dia tak hormat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tak hormat. Inilah yang diajarkan oleh sunnah. Kalau kita ada kerja, bangkitlah. Kan? Ini sampai nak kena tunggu sampai imam nak bagi, nanti kita pula buat surat layang, jangan lantik dia, panjang sangat dia baca tu. Lepas tu baca doa pun meleret-leret. Nampak tak? Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya teringatlah kisah tadi ni. Makna katanya bila kalimah-kalimah ni kita macam tadi kan, Allahumma aghithna mughithan Allahumma aghithna ghaithan mughithan hani'an mari'an kan. Saya teringat tadi sohan tu. Astagfirullah. So sohan tu tak ada. Yang ni kita boleh amal. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jadi maksud wansyur rahmataka, curahkanlah bagi kami rahmatmu, wa ahyi baladakal mayyit, hidupkanlah negerimu yang mati ini. Tapi syukurlah kita ni dekat Malaysia sampai-sampai dipanggil sebagai jannatul ard, syurga yang berada di atas bumi. Makna katanya dengan kehijauan, dengan sungai, dengan lautan, dengan buah-buahan, kita ada banyak nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Maka dengan itu, kalau kita menjadi hamba dia yang kufur, ingkar, merugilah kita jemaah sekalian. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik, jadi sebagai penutupnya Allah Ta'ala sebutkan, wa yunazzilu minas sama'i ma'a fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Lalu dialah Allah Azza wa Jalla yang menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Kalau kita pergi pada muka surat 4 dalam surah Al-Baqarah, kita akan dapat tengok pada ayat 17, Allah Ta'ala kata apa? Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan mencipta umat-umat yang terdahulu sebelum kamu. Moga-moga kamu
bertakwa. So Allah Ta'ala nak cerita siapa dia Tuhan kamu ni. Allah kata pada ayat 18, allazi ja'ala lakumul arda firasha. Dialah Allah yang sepatutnya engkau sembah, yang telah menjadikan bumi ini hampar. Was samaa binaa, dan menjadikan langit itu sebagai bumbung. Wa anzala minas samai ma'a. Sembahlah Allah yang telah menurunkan ke atas kamu hujan daripada langit. Wa anzala minas samai ma'a, lagi minas samarati rizqan lakum, dan diturunkan daripada hujan tersebut berupa buah-buahan dan juga rezeki untuk kalian semua. Maka pesanan Allah, fala taj'alu lillahi andada, tolong jangan jadikan adanya sekutu-sekutu kepada Allah. In kuntum sadiqin, kalau kamu betul-betul orang yang benar keimanannya, orang yang lurus keimanannya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga hari-hari kita Allah Taala izinkan kita untuk beribadah. Kita sangat berhajat kepada ilmu yang mampu kita beramal, kerana ilmu tanpa amal ibarat pohon tidak berbuah. Jadi moga-moga dengan sedikit amalan kita yang tulus ikhlas kerana Allah Ta'ala ini, kita berharap Allah Ta'ala terima ianya sebagai amalan makbulah, dan kita berharap semoga dengannya kita semua disatukan dalam jannatil firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Silakan. Dalam mazhab Syafi'i sekalipun. Sebab itu, nak jadi imam kena ada fiqahnya. Nak jadi makmum kena ada fiqahnya. Hatta muazzin tukang bang pun kena ada fiqahnya. Ketika sang muazzin dengar kepada hujan lebat selepas hayya 'alas salah ataupun hayya 'alal falah, dia kena sebut apa? Ala fasallu fi buyutikum. Hendaklah kalian semua semayang dekat rumah kalian. Menunjukkan dekat sini tidak ada kewajipan semayang jamaah dekat masjid jika hujan lebat. Kalau menurut Imam Syafi'i, sedikit hujan yang boleh membasahkan engkau pun, maksudnya engkau dah diberi rukhsah dapat semayang dekat rumah. Boleh tak? So begitulah. So kalau kita dalam kereta, option lah. Kalau kita rasa mudah untuk kita parking, tak basah, tak kuyup, pergi semayang, pergilah semayang. Sebab zaman kita tak macam zaman dahulu kala. Makna kata dahulu kalau naik unta ataupun naik kuda, unta, jalan kaki, confirm kuyup lah. Tapi hari ni Allah mudahkan kita dengan kenderaan, kita ada pilihan. Nak sembahyang kat rumah, rukhsah. Nak sembahyang kat masjid, jamaah. Tak jadi masalah. Wallahu a'lam. Termasuk Jumaat. Sebab kita bukan sengaja nak tinggal solat. Itu poin utama dia. Mana kata boleh semayang dekat rumah ataupun kita boleh jamak. Dek kerana hujan. Bukan saja-saja kita nak tinggalkan solat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Jom kita berhenti dekat sini. Minta ada tukang azan dan kita solat jamaah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.